Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi minggu ni untuk meneruskan sesi PDPR kita. Untuk minggu ni kita akan belajar subjek pendidikan kesihatan. Kita akan masuk tajuk yang baru, iaitu ubat-ubatan. Seperti biasa, kita mulakan sesi pembelajaran kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah murid-murid, boleh sedia dengan buku teks dan kita akan belajar sambil merujuk menggunakan buku teks. Jadi kita lihat objektif pembelajaran kita untuk hari ini. Di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat mengetahui ubat dan kegunaannya, memahami kepentingan ubat dan mematuhi preskripsi doktor, dan memahami bahaya mengambil ubat yang tamat tempoh. Maksudnya, di akhir pembelajaran, kamu akan mendapat kenal pasti 3 perkara. Yang pertama, kamu dapat kenal pasti ubat dan kegunaan ubat tu. Yang kedua, kamu dapat menyatakan kepentingan ubat dan preskripsi yang doktor berikan. Dan kamu dapat menyatakan bahaya ubat yang telah tamat tempoh. Cuba murid-murid tengok buku teks muka surat 69. Pada muka surat 69 terdapat dialog di antara Hisham dengan seorang ahli farmasi ataupun doktor. Hisham berasa tidak sihat, demam dan sesama, tetapi semasa di kedai farmasi dia terambil ubat batuk. Oleh sebab itu, doktor tu pun mengambil dan berikan ubat yang sesuai dengan Hisham. Doktor tersebut juga memberi arahan terhadap cara pengambilan ubat tersebut kepada Hisham. Terusnya, kenali ubat anda. Ini adalah poin yang penting, perlu kamu semua ingat. Pastikan ubat yang dibeli adalah ubat yang asli, bukan ubat yang tiruan. Dan paling penting, pastikan ubat yang kamu beli itu adalah ubat yang telah berdaftar dan mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. So, nak mudah, bila kamu sakit, tak sihat, pastikan kamu beli ubat di farmasi ataupun klinik swasta. Ataupun nak mudah dan murah, kamu boleh dapatkan ubat di hospital ataupun klinik kerajaan berdekatan kawasan rumah kamu. Sebab kita tak tahu bahan-bahan yang digunakan dalam ubat tiruan. Mungkin akan membahayakan kesihatan kita. Pentingan pengambilan ubat mengikut arahan doktor ataupun mengikut preskripsi doktor. Mula-mula kita kena tengok, kita kena tahu cara ambil ubat yang betul. Yang pertama, baca dan faham label pada bekas ubat tersebut. Bila kamu pergi ke farmasi, kamu pergi cari ubat, kamu tengok bekas ubat tu. Baca dan faham. Lepas tu, bila jelas dah betul ubat yang diperlukan, baru kamu beli. Yang kedua, bila kamu dah beli, masa nak makan ubat, nak ambil ubat tu, elakkan makan ubat semasa ataupun bersama waktu makan kamu.
Contoh, okey, kamu tengah makan tengah hari ataupun tengah makan malam. Okey, tengah makan nasi tu. Okey, lepas tu kamu terus ambil ubat kamu makan. Tu tak betul. Okey. So ubat kalau kamu nak makan, kamu kena makan sebelum kamu makan. Mengambil makanan hidangan yang berat ataupun selepas kamu dah makan. So, kalau selepas dah makan tu, contohnya lepas kamu dah makan makan tengah hari ataupun makan malam, lepas kamu dah makan, kamu tunggu dalam 10 hingga 20 minit sebelum kamu nak makan ubat. Okey, jelas semua? Baik. Yang ketiga, ambil ubat dengan air kosong. Sepatutnya bila makan ubat, kita kena makan ubat dengan air kosong. Saya tahu ada di antara kita yang suka makan ubat dengan air yang manis. Air teh, air Milo dan sebagainya. So, elakkan. Kenapa? Kerana berkemungkinan air selain daripada air kosong akan menjejaskan keberkesanan ubat yang kita ambil tu. Contoh, kalau kita minum teh panas. So, ubat kita tak boleh ambil dengan air yang panas. Sebab dia akan merosakkan enzim-enzim ataupun protein yang ada dalam ubat tu. Okey. Yang keempat, ambil ubat ikut waktu. Bila kita jumpa doktor ataupun kita pergi ke farmasi masa beli ubat, doktor akan bagi kita maklumat ataupun akan tulis di sana waktu makan ubat. Contoh, 3 kali 1 hari, sebelum ataupun selepas makan. So, bila kamu nak ambil ubat, kamu kena ikut arahan tersebut. Okey. Jangan ikut suka je kamu nak ambil ubat nak makan. Okey. Yang terakhir, ambil ubat ikut sukatan. Okey, ini lebih kepada ubat yang dalam bentuk cecair. Okey. Sebagai contoh ubat batuk. Ubat batuk kalau untuk kanak-kanak peringkat umur sekolah rendah, 7-8 tahun kan, sekolah rendah lah, tahap 1. Okey. Kamu akan diberikan ubat batuk ataupun ubat demam dalam bentuk cecair, dalam bentuk sirap yang warna merah kan, yang ada perasa tu. So, untuk yang itu, bila kamu ambil, tengok pada botol tu berapa banyak yang perlu kamu ambil. So, ambil ubat ikut sukatan. Okay, kalau tablet ubat yang biji, ada arahan di situ makan sebiji. So, kamu kena ambil makan ikut sukatan dia, makan sebiji saja. Jangan ambil lebih. Okey. Jelas semua? Alhamdulillah. Okey. Sekarang murid-murid boleh tengok buku teks muka surat 70. Okey. Bahaya makan ubat orang lain. Setiap orang doktor dah berikan dos yang berbeza. Sebab tu kita tak boleh makan ubat yang orang lain punya. Sebagai contoh, dos ubat untuk kanak-kanak tak sama berbanding dengan dos untuk orang dewasa. Manakala dos ubat untuk orang muda juga berbeza berbanding dos ubat untuk orang yang sudah tua. So, bila kamu nak makan ubat, pastikan kamu tak makan ubat orang lain. Yang kedua, ubat yang sudah tamat tempoh. Okey.
bahaya kalau makan ubat yang dah tamat tempoh. Sebab apa? Sebab ubat yang tamat tempoh ni boleh menyebabkan kita muntah-muntah. Okey. Kalau kita sakit kita tu mungkin akan bertambah teruk. Dan juga boleh menyebabkan keracunan. Disebabkan keracunan tu menyebabkan kamu akan muntah-muntah. Lagi teruk. Tengah sakit, tu salah makan ubat. Bila salah makan ubat, kamu keracunan dan kamu muntah-muntah. Lagi teruk keadaan kamu tu. Okey. Jika keadaan bertambah buruk, kalau kamu termakan atau terambil ubat yang dah tamat tempoh, dalam situasi yang lain juga boleh menyebabkan kamu masuk ICU. Okey? Jelas semua? Baik. Alhamdulillah. Okey, sekarang kepentingan mengikut arahan doktor ataupun mengikut preskripsi doktor. Kita tengok. So, kita kena tengok kerana yang pertama, supaya bila kita makan ubat tu, kita tak ambil ubat terlebih dos. Kalau kita ambil ubat terlebih dos, boleh menyebabkan kita pingsan. Boleh masuk ICU. Okey. Yang kedua, dos ubat yang doktor bagi berbeza. Okey. So, kena ikut dos. Pengambilan ubat kita kena ambil ikut dos. Okey, yang ketiga, mengelakkan kemudaratan. Macam tadi cikgu sebut, kalau kita terlebih ambil dos ubat tu tak sesuai dengan kita, boleh menyebabkan kita sakit, keadaan kita bertambah buruk. Dan yang terakhir, untuk mencegah daripada berlakunya keracunan. So, 3 poin utama dalam pengambilan ubat mengikut arahan doktor. Jangan tambah dos, jangan kurangkan dos, jangan berhenti makan ubat. Okey. Sekarang murid-murid sila buka buku teks muka surat 71. Okey, antara gambar nombor 1, 2, 3 dan 4. Yang manakah kamu rasa tempat penyimpanan ubat yang betul dan selamat? 1, 2, 3 dan 4. Mana satu tempat simpan ubat yang betul dan selamat? Kenapa kamu cakap? Okey, kerana cara penyimpanan ubat yang betul adalah ubat tu perlu disimpan di tempat yang kering, cerah dan tidak lembab. Okey, tempat yang betul. Yang pertama, tempat yang betul. Tempat yang kena kering, cerah dan lembab. Okey. Manakala cara selamat menyimpan ubat pula adalah di luar jangkauan kanak-kanak dan terasing daripada bahan makanan. Jelas semua? Bagus. So, tempat yang selamat dan betul untuk simpan ubat adalah nombor 2 dan nombor 4. Okey. Kenapa nombor 1 dan nombor 2 tu, nombor 3 tu salah? Yang pertama, nombor 1, ubat itu diletakkan di tempat yang senang dicapai oleh kanak-kanak. Tu salah lah. Sebab kanak-kanak ni dia tak faham dan dia tak reti tentang ubat. Tambah ubat-ubat yang biji tu yang ada warna macam-macam. Kan? So kanak-kanak ni dia akan fikir macam coklat sediakan ubat. So dia akan makan ubat tu. So akan menjadi bahaya kepada kanak-kanak. Manakala yang tempat ketiga tu, dalam gambar ketiga, peti sejuk. Tadi cikgu dah cakap dah.
Sepatutnya ubat kena simpan asing daripada benda-benda makan. Cikgu tahu. Pada kebiasaannya, sekarang ni kalau kamu tengok di rumah, ubat mungkin ada ubat yang disimpan dalam teh sejuk. Maksudnya salah. Tempat tak betul. Okey? Okey. Sepatutnya tak boleh. Ubat tu dia tak boleh letak sekali dengan bahan-bahan makan. Sebab tu kena letak, kalau tengok nombor 2, kena letak di dalam kabinet ataupun di rak yang tinggi dan terasing daripada bahan-bahan makanan. Ataupun tengok pada nombor 4 tu, peti kecemasan tu digantungkan. Digantungkan di dinding tempat yang kanak-kanak tak boleh capai. Terasing daripada benda-benda bahan makanan. Okey. Jelas semua? Baik. Itu saja sesi PDPR kita untuk minggu ni. So, sekarang mari kita lihat tugasan untuk minggu ini. Okay, tugasan yang pertama. Jawab soalan berikut dalam buku PJ. Okay, buku tulis PJ okay, guna buku yang sama. Buku tulis satu saja kan? Guna buku yang sama. Okay, waktu PJ, kerja PJ pun kamu guna buku tu. Waktu fikir pun kamu boleh guna buku tu. Tapi kalau ada yang dah sediakan 2 buku, tak ada masalah. Tak menjadi masalah. Okay. Jawab 2 soalan ni. Kamu tidak boleh mengambil ubat orang lain. Mengapa? Tadi cikgu dah sebut dah. Ingat balik. Kalau tak tahu boleh tanya mak ayah kamu. Okay. Dan yang kedua, mengapakah kamu tidak boleh mengambil ubat yang telah lepas tarikh luput? Ada juga cikgu sebut tadi. Nak mudah, kamu ulang balik tengok video ni nanti. Okey. Tugasan yang kedua, buat latihan pengukuhan uji saya yang terdapat dalam buku teks muka surat 72. Okey, sekarang kamu buka buku teks muka surat 72. Ada latihan uji saya. So, cikgu nak kamu buat latihan tu. Okey, buat dalam buku tulis. Gambar yang ada dalam latihan tu, kamu boleh lukis. Kalau tak pandai, kamu nak lekat pun boleh. Okey. Hantar tugasan yang lengkap menggunakan link yang telah cikgu sediakan. So, bila kamu dah siap, dua-dua tugasan ni, kamu ambil gambar dan hantar menggunakan link yang cikgu sediakan. Okey, itu saja sesi PDPR kita untuk minggu ini. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.